Assalamualaikum dan salam bahagia untuk anda yang sedang menonton. Hari ini edisi terbaru Suara Wanita dibawakan khas kepada anda, berwajah baru, pastinya hos anda yang baru. Saya Hadiza Ahmad, rasanya belum lagi terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada wanita yang berada di luar sana. Inovasi baru, semangat baru untuk wanita yang berkeyakinan baru. Untuk episod yang menarik kali ini, kita bawakan khas kepada anda satu topik yang bukan kaleng-kaleng ataupun seringkali dipandang secara enteng. Tetapi kali ini kita nak bawakan khas kepada anda tetamu jemputan yang cukup istimewa yang akan berbicara mengenai topik yang bakal kita udarakan sebentar saja lagi. Pastinya serangan panik di kalangan wanita. Kita berjumpa sebentar nanti. Pemandu wanita seringkali dikatakan tidak secekap pemandu lelaki. Namun, ianya bergantung kepada situasi. Perkara yang sering berlaku adalah serangan panik. Okey, kita berjumpa kembali dalam Suara Wanita. Hari ini, seperti yang saya janjikan kepada anda, kita ada tetamu yang cukup istimewa yang kita bawakan khas ke studio untuk berbincang ataupun kita mengupas, menggali mengenai serangan panik. Okey, dan saya mengucapkan selamat datang kepada doktor. Doktor mungkin boleh memperkenalkan diri doktor? Ya. Salam sejahtera semua. Nama saya Dr. Chan. Alright, saya Dr. Chan. So, saya pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu, Sarawak dan merupakan pakar psikologi counselling dan juga kaunselor profesional berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi amatlah berbesar hati saya hari ini kerana dijemput untuk membahaskan atau berkongsi tentang serangan panik di kalangan wanita. Betul. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada doktor juga. Saya rasanya saya tidak silap orang untuk jemput doktor datang ke studio. Sebab kebelakangan ni doktor, seperti yang kita maklum bahawa serangan panik ini menurut kajian di dunia 25% wanita agak cenderung mendapat serangan panik ni. Mungkin doktor ada komen sikit mengenai wanita-wanita yang cenderung dengan serangan panik. Bagaimana tu? Boleh. Sebenarnya, kita sering kali dengar wanita ni dia lebih cenderung untuk mendapat serangan panik. Berbanding dengan lelaki. Seperti yang puan kata tadi, 25%. 25% tu di tinggi dunia sebenarnya. Itu di dunia. Itu tinggi sebenarnya. Jadi bayangkanlah dalam satu komuniti mungkin 20 orang, mungkin ada lebih kurang 2 atau 3 wanita yang ada kecenderungan untuk dapat serangan panik. Tapi kan doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada penonton yang sedang menonton ketika ini, apakah maksud atau makna serangan panik ni? Okey. Serangan panik ini merupakan satu episod serangan emosi yang ketakutan yang melampau.
Okey, ketakutan yang melampau, dia boleh berlaku bila-bila sahaja, di mana sahaja, dengan sesiapa sahaja. Dan kebanyakan kalinya serangan panik ini dia tak ada faktor untuk pencetus dia. Okey, serangan panik ini ada juga serangan kebimbangan. Kita panggil dia serangan anxiety. Okey, serangan anxiety. Ada perbezaan Ya. anxiety dan juga serangan panik? Pasti ada perbezaan. Pastinya ada, pastinya. Jadi serangan panik dan juga serangan anxiety, dia berbeza dia adalah durasi dia. Okey, durasi tempoh masa yang attack itu dengan sedalam manakah. Okey, dan juga adakah faktor pencetus serangan panik dan anxiety ini. Panik dia tak ada. Dia berlaku tiba-tiba. Dia boleh berlaku masa kita driving, masa kita memandu, kita tidur, masa kita meeting, dan juga kemungkinan macam sekarang. Ianya secara tiba-tiba. Dia tiba-tiba. Contohnya pernah berlaku pada saya pada minggu lepas kan. Kereta saya dilanggar. Lepas tu saya rasa macam agak terpaku sekejap di dalam kereta. Okay. But at the same time saya boleh fikir, okay, lepas ni saya nak buat apa, lepas ni saya nak buat apa. Jadi saya rasa itu adalah mungkin saya boleh panggil sebagai serangan panik secara minor. Secara minor. Okey. Dan kepada anda semua, kita ada banyak lagi soalan nak tanya dengan doktor. Okey, dan seterusnya ya doktor, saya nak tanya dengan doktor pula. Apakah simptom-simptom yang terdapat pada serangan panik ni untuknya kepada kaum wanita ni? Okey, antara simptom-simptom serangan panik adalah seperti kesukaran untuk bernafas, yang itu semestinya lah, dan juga hyperventilasi, iaitu pernafasan secara sangat cepat, okey, rasa nak pitam, okey, rasa nak pitam, rasa nak muntah, rasa perut ni asyik pusing-pusing. Lepas tu ada juga pemikiran seperti hari dunia ni nak kiamat sudah, ataupun juga ada pemikiran ataupun perasaan seperti ajal kita sudah nak sampai. That's the end of the life. Seperti kita nak bila-bila masa boleh meninggal dunia. Jadi ini antara simptom-simptom yang kita boleh secara mata kasar kita boleh nampak. Okey, berpeluh. Okey, berpeluh dan selalu rasa sejuk kat tangan. Sejuk dekat tangan, tapi ada juga simptom di mana mereka ada hot flashes, di mana mereka muka mereka akan merah. Bukan saja sejuk tapi juga akan muka merah dan seumpamanya lah. Okey. Jadi itu antara simptom-simptom serangan panik. Jadi bila serangan panik ini ada kalanya kita akan rasa dia macam serangan sakit jantung. Okey, sebab kita punya jantung dia akan berdenyut dengan cepat. Okey, seperti dia nak, lepas tu sakit dada. Okey, sakit dada pun ada. Alright. Dan juga sakit kepala. Sesak nafas. Jadi itu yang membuatkan kita tidak boleh fokus dengan apa yang berlaku dan tidak boleh fokus dengan apa tindakan seterusnya. Ya. Okey, jadi kepada anda, agaknya saya rasa topik ini sangat-sangat menarik sebenarnya doktor, sebab banyak kejadiannya seperti serangan panik di kalangan wanita di luar sana, tetapi kita tidak tahu dari segi perubatan dan juga bagaimana mengatasi masalah ini. Kita kembali sebentar saja lagi. Kita kembali dalam Suara Wanita. Seperti yang kita bincangkan tadi, serangan panik masih lagi menjadi topik yang begitu hangat sekali yang kita bincangkan hari ini. Baiklah doktor, sebenarnya saya banyak soalan tanya doktor ni, tetapi soalan ni sangat-sangat penting juga bagi saya lah. Kadang-kadang kalau kita berada di dalam satu situasi itu, kita sudah diserang oleh panik. Jadi apakah langkah-langkah yang harus diambil oleh mangsa? Okey, jadi itu adalah soalan yang sangat bagus sebab kita perlu tahu
serangan panik ini dia boleh berlaku bila-bila sahaja dan di mana sahaja. Jadi adalah penting kita untuk secara sedarnya kita tahu macam mana untuk atasi dia, untuk menguruskan dia bila serangan panik ini berlaku. Okey, yang nombor 1 ada 5 ini 5 tips 5 tips ni kena 5 ingat ni, tips. kena ingat ni. Okey. 5 tips lah yang akan kita kongsikan. Yang tips pertama, bila serangan panik ini berlaku, ingat bernafas dahulu. So kena tarik nafas dululah. Kena bernafas, tarik nafas. Berapa kali tu? Sebab serangan panik ni bila dia datang, kita secara automatik kita lupa untuk bernafas. Jadi kena ambil tarikan Masa nafas. Okey, 1 saat tarik nafas sedalam yang boleh. Okey, lepas tu hold, okey. Tahan 3 saat. Kiraan 3. 3, 2, 1. Lepas tu hembus. So kepada penonton kat luar tu kena ingatlah tu. Okey. Kena tarik dulu nafas, lepas tu kena hold 3 saat then hembus. Okey. Itu Seterusnya yang Okey, kedua. yang tips kedua adalah teknik relaksasi. Okey, teknik relaksasi di mana bila serangan panik itu berlaku, macam mana kita nak relax? So kalau memandu, contohnya kalau you memandu, you kena pergi parking tepi dulu. Maksudnya mencari tempat yang agak tenang. Yes, sikit, kena tenangkan diri dulu. Okey, lepas tu cuba untuk tekan-tekan, okey, tekan-tekan bahagian badan kita. Anggota badan kita. Sebab bila serangan panik ini memang anggota badan kita sangat keras, kita panggil stiff. Okey, Dia mengeras sendirilah. So kita kena buat relaksasi. Okey, kita buat relaksasi. Yang ketiga adalah untuk kita control, kita kawal kita punya pemikiran. Itu sangat penting. Di mana serangan panik ini kita akan start mula untuk berfikir. Okey, kita mula akan berfikir tentang perkara yang sangat negatif. So bila kita pergi ke tepi, kita kena cek balik secara sedarnya. Adakah pemikiranku sekarang ni relevan ataupun tidak relevan? Okey. Sebab itu mengapa wanita lebih kerap? Sebab kita akan buat ruminasi, pemikiran berulang yang negatif, yang seterusnya semakin itulah dan seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat di mana kita akan sekiranya ada orang di tepi kita, pastikan ini untuk yang orang tepi orang tepi penumpang, untuk mangsa untuk mangsa yang serangan panik tu. Okey. Tenangkan dia. Tenangkan dia sebab ramai yang ingatkan bila kita panik kita jangan kacau dia. Tak, bukan kita kena tenangkan dia. Kita Relax kena bagi semangat. Okey, bagi semangat. Yang terakhir sekali, yang paling penting, alright, apakah itu? Minuman, makanan yang kita ambil masa itu. Ya, sebab bila serangan panik, kita akan cenderung untuk ambil sahaja minuman-minuman yang berkandungan gula yang tinggi. Contohnya, kalau depan tu ada boba, dia akan minum. So bila berlaku macam ni, dia akan meningkatkan lagi proses Panik tersebut. Bermakna kita kena letak air suam dalam dalam kereta. Air sejuk. Air sejuk. Air sejuk, air batu. Sejuk batu. Itu tips-tips dia untuk kita control ad hoc. Secara jangka pendek. Saya pun ada dengar juga bila kita ada satu perasaan kemarahan tu ataupun terjadinya sesuatu tu, lebih baik kita pergi kat dapur dulu, kita minum dulu banyak air. Ini bagi menenangkan kita punya jiwa kan, apa semua kan. Okay, that's good. Okay, jadi doktor, mungkin doktor nak bagi tahu kepada penonton di luar sana, apakah terapi ataupun mungkin ada dari segi perubatan yang boleh orang kata menyelamatkan ataupun mengurangkan kesan-kesan negatif, kejadian-kejadian negatif yang berlaku di luar sana kepada pemangsa. Okey, apa teknik-teknik kalau yang jangka masa panjang punya, kita panggil dia memang mangsa panic attack lah, iaitu serangan panik. Perlu dapatkan diagnosis daripada doktor dahulu sebab kita nak pergi check, kita nak periksa, kita nak confirm sama ada itu adalah serangan panik ataupun sakit jantung. Sebab dia lebih kurang
Sama, dia punya secara simptom. simptom fizikal dia. Okey, bila kita sudah kenal pasti adakah dia berkaitan dengan punca organik, iaitu punca yang berkaitan dengan perubatan, dan kalau dia sudah sah tak bukan, barulah kita boleh confirm mungkin itu adalah serangan panik. Okey, antara yang kita boleh buat adalah bila dapat diagnosis itu, kita akan buat teknik terapi kognitif tingkah laku. Okey, yang itu biasanya akan dilakukan oleh pegawai psikologi ataupun pakar-pakar kaunseling yang mendapat rujukan untuk klien-klien yang mendapat serangan panik ataupun kecelaruan panik lah. Alright. Dan antaranya juga untuk perubatan medication ada terapi kita panggil dia pharmacotherapy di mana kalau mangsa atau pesakit ini dia ada kecelaruan yang lain. Okey, kecelaruan lain yang perlukan ubat. Yang itu pakar psikiatri akan diagnose dan prescribe lah. Jadi dua teknik ini kalau dari segi perubatan. Okey, ya. Jadi saya rasa kalau aktiviti rekreasi pun kita boleh pergi bersenam. Yang itu dia akan masukkan biasanya dengan pakar kaunseling. Mereka akan masukkan teknik-teknik terapi-terapi ini seperti terapi exposure. Okey, untuk berdepan dengan panik. Masyarakat ataupun panik. panik. Tapi ada kan yang jenis panik tu yang macam tak mau tengok masyarakat, yang tak mau jumpa orang tu kan. Itu sangat-sangat kronik juga tu. Yang itu sudah kategori lain. Itu kategori lain. Ya. Sebab bila panik, kalau dia selalu berulang, dia akan mencetuskan satu situasi yang di mana kita namakan fobia. Kalau dia sudah fobia, contohnya fobia dengan orang untuk keluar, tempat yang sesak-sesak. Fobia. So dia akan create another, dia akan mencetuskan kecelaruan yang lain. Kita tak panggil itu panik sudah. Itu sudah fobia. Panik ni adalah satu episod. Lain pula episod. Anxiety ni dia adalah perasaan yang ada trigger dia, ada pencetus dia. Okay. Macam sangat menarik. Ya. Okey, dan selepas ini kita akan bincang lagi apakah soalan-soalan panas ni nak beritahu nak tanya dengan doktor ni. So jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia menonton Suara Wanita edisi baru, berwajah baru. Dan saya yakin ramai wanita di luar sana ingin tahu adakah serangan panik ini boleh sembuh. Kita kembali kepada Dr. Chan. Okey, Dr. Chan. Kita tahu bahawa serangan panik ni kalau difikirkan ianya agak rumit because kita kena hadapi benda tu bertahun-tahun. Kadang-kala ada orang seumur hidup terpaksa menghadapi serangan panik ni. Mungkin ada yang tidak diberi educate mengenai bagaimana cara simptom-simptom dia, dan mungkin doktor boleh bagi tahu kepada penonton di luar sana, okey, adakah serangan panik ini boleh sembuh ataupun tidak? Okey, soalan yang sangat bagus. Okey, jadi untuk serangan panik ini, serangannya boleh kita uruskan. Okey, sekiranya dia sudah didiagnosis, dia sudah didiagnosis sebagai kecelaruan panik, panic disorder. Jadi kita boleh katakan is treatable. Dia boleh diubati dengan pelbagai teknik lah. Okey, pharmacotherapy yang tadi tu, ada yang perlu makan ubat, ada yang perlu jalankan psychotherapy, pergi counselling. Gaya hidup yang sihat, itu sangat penting. Itu sangat penting. Contohnya makanan bergaram, bergula cuba kurangkan, yang ada kandungan kafein. Orang yang suka kopi-kopi tu kena fikirkan. Kena terasa pula saya. Sebab saya suka kopi, but saya sentiasa kontrol jugalah. Kena seimbang lah. Kena apa pun kena seimbang. Jadi bila kita individu yang merupakan mangsa serangan panik semua ini mendapat sokongan dan juga mendapat sokongan dari segi perubatan yang secara berpatutan.
okey, Mhm. pergi ke sumber yang betul, dia boleh diubati. Okey, dia mungkin mengambil masa tetapi dia boleh diuruskan dan individu tersebut boleh menjalankan hidup seperti biasa. Dan saya rasa sokongan daripada keluarga juga penting, Ya, betul. sokongan daripada kawan-kawan dan circle kita hendaklah orang-orang yang positif ya. Jadi rasanya masa begitu mencemburui kita, doktor. Ya rasanya macam tak cukup Tak cukup kan? Tak kan? cukup kan? Okey, mungkin ada kata-kata semangat ya daripada doktor kepada penonton di luar sana, khususnya kepada kaum wanita kita. Okey. Jadi bila serangan panik ini berlaku, ingat bernafaslah. Sebab bila kita berhadapan dengan serangan panik, bernafas secara mendalam ini dia seperti sauh yang boleh membantu kita untuk berdepan dengan ribut emosi yang berlaku pada masa itu. Okey, kita tak akan ubah ribut emosi itu, tetapi bila kita bernafas, dia akan menolong kita melalui ombak itu dengan berkesan sekali. Ya. Alright. Dan kita kena belajar juga. Orang kata apa? You have to learn dance dalam dance inside the rain. Nah kan macam tu kan. Okey. Jadi kepada anda cukup menarik sebenarnya topik kita hari ini. Rasanya sangat-sangat sedih pula nak meninggalkan doktor ni kan. Sebab saya sangat seronok sebenarnya bila kita berbincang mengenai topik yang berkaitan isu jiwa dan juga minda wanita. Okey, nampaknya sampai sini sajalah pertemuan kita dalam edisi kali ini. Pastinya kami menjanjikan topik-topik menarik untuk anda yang pastinya akan memberi pelbagai impak dalam hidup anda. Sebelum berpisah, saya hos anda Harniza Ahmad ingin memberikan sesuatu untuk anda. Setiap dugaan akan datang dalam kehidupan seseorang wanita. Bagaimanakah cara kita menghadapinya? Tetapi jangan risau, kerana Tuhan menjadikan kita sebagai wanita kuat dari segi mental, jiwa dan hatinya. Mungkin tidak fizikalnya. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam bahagia.